صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam halqa ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Puan Amirah atas kendalian majlis kita pada pagi ini. Sebenarnya yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi Gemma Nur Iman serta Al-Jatun Kuasanya yang sangat proaktif proaktif, produktif, agresif menganjurkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebagai amal jariah, maksudnya di sudut ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Walaupun bukan mengajar tetapi menganjurkan majlis ilmu itu dan ilmu yang diajar dalam pengajian itu bila diamalkan oleh orang lain ataupun disampaikan kepada anak dan cucu nanti insya-Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, maksudnya pahala yang berterusan sampailah bila-bila insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita dah selesai bicara tentang isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga bicara tentang isteri Nabi SAW daripada kalangan hamba. Okay. Dan hari ini kita masuk dalam bab yang ke-6, surat 85. Bab yang ke-6, surat 85, iaitu anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebelum ni pembetulan dalam buku ni, gambar-gambar yang makam tu sebenarnya ini ilustrasi je. Sebenarnya makam Nabi SAW, makam anak-anak Nabi SAW tu semuanya dibakar. Semuanya dibakar. Jadi tak adalah dengan bangunan-bangunan macam ni. Ni sekadar, ni ilustrasi dulu sewaktu ni tak ada gambar, jadi dia orang masukkan gambar tapi silapnya dia letak nama makam makam tu. Jadi kalau ni ralat pembetulan. Okay, kalau ikutnya makam anak-anak Nabi SAW dibakar, tidak ada bangunan, tak ada apa nama Allah SWT batu lisan, lisan pun ada hanya batu, seketul batu di atas tu, tak ada tulisan pun. Jadi ni ilustrasi ataupun gambar, bukan gambar yang sebenar, bukan gambar yang sebenar. Tapi nanti saya akan rujuk ni untuk buanglah ni. Ustaz, cebisan kayu pintu Kaabah tu Ustaz, sikit. Mana? Pintu Kaabah tu betul. Pintu Kaabah ni, pintu Kaabah ni, yang ni cebisan pintu Kaabah ni betul. Ni tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Okey, gambar-gambar yang dalam buku biografi ni, alhamdulillah dapat copyright lah. Macam gambar ni kita beli, ada yang harga dia, saya tak ingat harga yang gambar pintu ni, dia kita bayar dengan dolar USD. Gambar yang nanti kita bincang ni gambar yang baju ni $100 harga dia. Gambar ni $100. Gambar baju Nabi yang surat 100 tu $120. Jadi untuk masukkan dalam buku ni kena ada copyright kan. Jadi kami dah belilah dengan Museum Topkapi Istanbul, Turki. Maksudnya gambar yang sebenar lah, gambar yang sebenar dengan kualiti yang kalau kita mungkin scan je ataupun apa, tu tak cantik lah, tapi dia bagi kita dalam bentuk gambar yang sebenar. Itu gambar-gambar dalam ni semua jelas-jelas kan. Kita beli, sebenarnya kita beli. Itu bukan murah sebenarnya nak dapatkan gambar-gambar ni insyaAllah. Okey. Bab yang ke-6, anak-anak Rasulullah SAW. Nanti insyaAllah kalau semasa masa saya ada buku satu. Buku tu tajuk dia The Sacred Trust. The Sacred Trust. Buku ni buku yang diterbitkan oleh Museum Topkapi sebagai langkah keselamatan lah. Andai kata negara Turki berperang, Museum Topkapi dimusnahkan,
Jadi gambar yang sebenar tu ada. Gambar sebenar tu ada. Kemudian Allah SWT takut museum tu terbakar ke dan umpamanya. Jadi gambar sebenar tu ada. Jadi buku ni tak banyak. Ada dalam 10,000 naskah je atas muka bumi ni. Dan tak dicetak lagi. Saya pergi sekali lagi itu, dia tanya memang tak dijual. Memang tak dijual. Saya pemilik yang ke 5,692. Saya pemilik buku yang ke 5,692. Buku tu harganya RM1,300. Ada pada saya. Memang gambar sebenar, asal kita scan tapi tak cantik. Akhirnya kita belilah buku ni, gambar-gambar ni daripada Museum Tok Kapi. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan masa, tak ada kat atas ni, kat bawah. Nanti kalau ada saya tunjukkan buku tu. Kerana mana tahu kita kalau ada, kita nak buat seminar ke ataupun bengkel sehari ke tentang Rasulullah SAW, nanti saya bawa buku tu insyaAllah. Secara fizikal lah, kalau secara online ni agak susah sikit, secara fizikal. Tengoklah buat dekat KL ke, buat kat mana-mana, JB ke, buat kat Singapura ke, ataupun buat dekat Brunei ke, wallahualam, nanti kita akan susun insyaAllah. Okey, jom kita masuk. Anak-anak Rasulullah SAW. Yang pertama sekali anak baginda SAW namanya Al-Qasim. Ini anak yang pertama anak yang pertama itu Al-Qasim. Jadi Nabi SAW digelarkan dengan nama Abu Qasim. Abu Qasim, iaitu bapa Qasim. Biasanya orang-orang Arab ni bila lahir anak pertama, dia akan dinisbahkan dengan nama anak yang pertama lah. Macam Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak pertamanya adalah Hafsah. Anak pertama adalah Hafsah. Jadi Allahumma salli alaihi nama Hafsah jadi Abu Hafsin. Abu Hafsin. Saya cuba sharekan dalam ni. Ada yang tak ada buku saya lagi ke? Kalau tak ada, kita share. Rasa semua dah ada buku kan? Tak apalah, untuk kita sharekan sikit. Okey. Sebab itulah Nabi digelarkan sebagai Al-Qasim. Sewaktu Nabi hidup, okey, Allahumma salli alaihi Nabi SAW, orang lain selain daripada baginda SAW tidak boleh menggunakan nama Abu Qasim. Ini Abu Qasim. Setelah Nabi wafat, barulah dibenarkan semua orang Islam menggunakan nama Abu Qasim. Ini Abu Qasim. Kalau pernah dengar bekas Ketua Pengarah SPRM kan, pencegahan rasuah tu SPRM, namanya Tan Sri Abu Qasim. Jadi selepas daripada Nabi wafat, barulah umat Nabi Muhammad SAW boleh guna nama Abu Qasim. Sebelum Nabi wafat, nama Abu Qasim ni tak boleh, diharamkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi Al-Qasim ini dilahirkan sebelum kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan berkahwin pada usia 25 tahun. Kan? Jadi dilahirkan sebelum kenabian sebab Nabi dilantik sebagai rasul pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Okey. Ada riwayat kata Nabi SAW ni dia kahwin dengan Khadijah, tempohnya lama baru dapat anak. Dia kata 7 tahun baru dapat anak. 7 tahun baru dapat anak. Itulah. Okey. Barulah dapat anak yang seterusnya macam tu insya-Allah. Okey, yang kedua yang kita mungkin pernah dengar dan mungkin tahu, iaitu Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad adalah anak hasil perkongsian hidup dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Al-Qasim pun sama sebenarnya. Al-Qasim pun sama. Okey. Cuma Al-Qasim dia wafat ketika berumur 2 tahun. Ada riwayat yang lebih tepat adalah 17 bulan. Al-Qasim wafat ketika usianya 17 bulan. Okey. Untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi. Okay, jadi Nabi Muhammad bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Itulah Allah wafatkan anak lelaki Nabi SAW dalam usia yang kecil. Sebab kalau membesar anak-anak Nabi SAW dewasa, takut timbul dalam hati umat Nabi Muhammad lah. Ataupun timbul nanti dakwaan daripada orang-orang
kafir ataupun orang-orang munafik kata bahawa Al-Qasim mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Ismail mewarisi kenabian Nabi Ibrahim AS. Nabi Ishaq juga mewarisi kenabian daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Daud kan, anaknya Nabi Sulaiman mewarisi kenabian Nabi Daud. Jadi takut timbul dakwaan tersebut dan nak membenarkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi segala Nabi, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dia gunakan perkataan khataman nabiyyin. Khatam ni tutup patri rapat habis dah. Jadi istilahnya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tutup patri rapat habis. Jadi tak ada lagi Nabi Muhammad bukanlah maksudnya tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab itu Allah wafatkan anak lelaki Nabi dalam usia yang kecil. Itu Al-Qasim. Okay, sebab itu kalau kita rujuk kisah bila kewafatan Al-Qasim ni, Khadijah ni sedih. Khadijah sedih. Yalah, anak pertama, lepas tu lama menunggu baru dapat anak pula tu. Bila Allah wafatkan Al-Qasim dalam tempoh penyusuan, dia masih lagi menyusu dengan Khadijah. Okay, bila dikebumikan Al-Qasim siang tu, pagi tu, malam Khadijah ni merintih lah, dia macam mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, wahai suamiku, dia kata, terkilannya aku, dia kata, kenapalah Allah ambil anak kita sedangkan dia sedang menyusu dengan aku. Kalau Allah nak ambillah selepas tempoh penyusuan. Yang aku risaukan adalah siapa yang ingin menyambung susunya di syurga Allah. Siapa yang nak menyambung susunya di syurga Allah. Dan ketika itu Nabi SAW dia menyebutkan kepada Khadijah, dia kata, wahai Khadijah, maukah kamu aku berdoa pada Allah supaya Allah bukakan hijab mata kamu dan melihat anak kita sedang disusukan oleh bidadari dalam syurga. Bidadari dalam syurga. Khadijah ketika itu kata, kalau begitulah jawapanmu wahai suamiku, dia kata, tak apalah, dia kata, aku redha dan aku rasa lega kerana yang ku bimbangkan adalah siapa yang nak menyambung susunya sedangkan dia sedang menyusu dengan aku. Seorang ibu ni kalau yalah tak payah meninggallah anak. Maksudnya macam isteri saya, kami 7 tahun kahwin baru dapat anak. Ni 7 tahun kahwin baru dapat anak. Jadi anak tu baru 8 bulan kebetulan pergi umrah. Dia nak bawa pergi umrah, tak ada pengalaman lagi. Jadi tinggallah dengan akak tu. Jadi dia anak susuan kepada akak ipar saya lah. Okay. Sewaktu di Mekah tu, kalau air susunya tak dikeluarkan, dia rasa macam ibu ni tak selesa. Kadang-kadang basah sendiri bajunya, air susu keluar kan. Dia bawa alat untuk perah. Dulu masa dia mengajar, perah masuk dalam peti ais kat bilik guru tu, petang ambil bawa balik, bagi minum anak. Tapi kali ni dia perah simpan, dibuang dalam sinki kan, sebab dia buang dalam sinki. Lepas tu masa dia buang dalam sinki tu nangis dia. Dia kata, kesiannya Ammar, anak saya ni nama Ammar. Kesiannya Ammar, dia kata. Ammar tak dapat minum susu mama, kan. Tuang. Sekali dia tuang dalam sinki tu mesti dia nangis. Dia rindu kan anak. Walaupun 2 minggu je. Ini yang dilalui oleh Khadijah sebenarnya sewaktu kewafatan Al-Qasim bin Muhammad. Jadi dia dalam tempoh penyusuan. Jadi air susu tu keluar, basah bajunya. Kemudian kalau tak keluar pun rasa tak selesa. Jadi terpaksa dikeluarkan. Jadi sebab itu dia rasa macam, kenapalah Allah ambil anak kita Al-Qasim sedang dia menyusu dengan aku, kata Khadijah. Kenapa dia tak ambil selepas habis tempoh penyusuan? Itulah Nabi pujuk dia. Nabi kata, maukah kamu kalau aku berdoa pada Allah agar Allah membuka hijab mata kamu, okey, anak kita sedang disusukan oleh para bidadari dalam syurga. Bila mendengar jawapan tu, terus Khadijah rasa tenang. Itulah sebab itu Al-Qasim dia wafat sebelum usianya ataupun sebelum lepas tempoh penyusuan. Sebab dalam Al-Quran, ikut tradisi mana-mana Arab pun dan manusia pun, tempoh penyusuan adalah 2 tahun.
tempoh penyusuan adalah 2 tahun. Itu sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Yang kedua Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad adalah anak hasil perkongsian dengan hidup dengan Khadijah binti Khuwailid. Zainab merupakan anak perempuan Rasulullah SAW yang paling tua dan Zainab lahir ketika baginda berusia 30 tahun. Baginda Rasulullah SAW berusia 30 tahun. Okey. Itulah tadi sebut tentang 7 tahun tu riwayat maksudnya dia ada riwayat 2 tahun, ada riwayat Allah SWT 7 tahun. Jadi sebenarnya dia bukan lahir je, maksudnya bila berkahwin dengan Khadijah terus dapat anak tak. Dia kena tunggu juga. Tunggu 2 hingga 7 tahun dia sebut tentang tu Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk yang paling tua ni bukanlah dia anak sulung anak sulung adalah Al-Qasim. Tapi anak sulung perempuan, yang paling tua adalah Zainab. Okey. Jadi Zainab berkahwin dengan sepupunya Abi Al-As bin Ar-Rabi'. Merupakan anak pertama Rasulullah SAW yang paling awal berkahwin. Beliau memeluk Islam sejurus detik kerasulan Nabi Muhammad SAW, bapanya, tapi suaminya masih belum memeluk Islam. Okay. Jadi beliau mengikuti bapanya berhijrah ke Madinah dan terpaksa berpisah dengan suaminya. Okay. Berpisah dengan suaminya sebab suami tak Islam, terpaksa berpisah dengan suamilah. Sebab itu kalau kita ni mu'allaf, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia suaminya masuk Islam, isteri tak masuk Islam, tempoh 2 bulan. Tempoh 2 bulan untuk dia mengikut suami dia masuk Islam. Kalau tak, pernikahan tu terpaksa difasahkan ataupun difarak ataupun dipisahkan terpaksa dipisahkan. Tak boleh, dia kena Allahumma salli ala Muhammad dalam tempoh 2 bulan tu. Saya ada pengalaman seorang, kita panggil Uncle Ibrahim lah. Dia umur dia time tu 72 ke 74 sebab pergi umrah sebab melalui NGO Kembara Iman, presiden dia Adam Khoury. Saya penasihat untuk NGO Kembara Iman. Jadi kita cari dana untuk bawa mu'allaf tunaikan umrah. Jadi mu'allaf yang 5 tahun ke bawah, maksudnya asnaf lah, 5 tahun ke bawah, dan 2 kali kita pernah bawa. Pertama sekali kita bawa 23 orang saja bulan Ramadan, kos besar kan, jadi kita bawa tak ramai, 23 orang. Yang trip kedua 2016 lah saya tu, lepas tu dah susah nak cek dana lah, kami pun tengah mengumpul dana lah untuk bawa lagi. Bawa 58 orang. Jadi kita interview lah, satu Malaysia ni kita interview. Ada seorang pakcik tu, umur dia 72 tahun masih diikut tu. Bila kita naik ke Gua Hira, dia pun naik atas Gua Hira, dia lihat pemandangan cantik, kemudian sejuk kat atas tu kan. Dia terus menangis dan dia doa, dia cakap dengan isteri dia, kenapa awak tak nak ikut saya masuk Islam? Saya sekarang ni di tempat yang sangat cantik, sangat tenang, dia kata. Awak isteri yang baik. Dia cakap dalam bahasa Melayu, walaupun di Cina, dalam bahasa Melayu. Kami dengar lah semua apa yang dia cakap tu, seorang-seorang dia duduk kat penjuru tu, atas bukit tu, dia cakap, awak isteri yang baik, awak jaga saya sewaktu saya sakit, awak tak pernah abaikan saya. Awak isteri yang baik, dia kata. Kenapa awak tak nak ikut saya masuk Islam? Saya sekarang ni berada di tempat yang sangat cantik, yang sangat tenang, dia kata. Lepas tu kami yang ramai cakap, Uncle Ibrahim, kami doakan insya-Allah nanti isteri Uncle Ibrahim masuk Islam sama-sama. Lepas tu kita cakap nanti kalau kahwin balik semula nanti jangan lupa jemput Uncle Ibrahim, kita buat lawak macam tu Tapi itulah perasaan gambaran Ada juga seorang sahabat saya kat sini, dia masuk Islam, tapi dia rahsiakan pada isteri dia masuk Islam. Okey. Dah 2 minggu masuk Islam. Dia ni solat curi-curi Dia solat isyak tu tengah malam, solat isyak. Dia balik daripada bengkel dia pukul 7 tu, dia solat isyak, dia solat dekat dalam bengkel dia. Balik rumah, jadi dia nak solat kat rumah, jadi dia solat tengah malam. Isteri dia tidur baru dia solat. Jadi bila isteri dia pagi je dia kejut, dia kata,
malam tadi telinga saya sumbat, dia kata. Sumbat macam tak dengar apa-apa, sumbat, dia kata. Okay. Kemudian dia kata bila dia dah tak sumbat, dia lega, saya terdengar satu perkataan, dia kata, satu perkataan. Yang suami dia kata, terkejut juga saya Ustaz, dia kata. Sebab saya rahsiakan 2 minggu, dia kata. Saya dengar satu perkataan. Suami tanya, awak dengar perkataan apa? Allahu Akbar ke? Sebab dia kata kalau Allahu Akbar memang dia lah sebut Allahu Akbar sebab solat. Yang first tu kuat sikit lah, Allahu Akbar gitu kan. Okay. Allahumma salli. Jadi Allahumma salli. Dia kata bukan kalimah tu, dia kata. Bukan kalimah tu, dia kata. Awak dengar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ke? Dia kata ya, saya dengar kalimah tu, dia kata malam tadi. Bila cumbat telinga tak selesa, dia kata tak dengar apa-apa. Tiba-tiba dia lega dan kalimah tu lah saya dengar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia terus cakap dengan isteri dia. Dia kata, yang sebenarnya saya dah Islam 2 minggu dah, dia kata. Saya dah Islam 2 minggu. Saya sering doa pada Allah SWT, ya Allah tolonglah Islamkan isteri saya, tolong saya tak nak berpisah dengan isteri saya sayang isteri saya sayang anak-anak saya, tolonglah ya Allah. Allah kabulkan doa dia. Lepas 2 minggu tu isteri dia masuk Islam. Isteri dia syahadah depan dia yang Islamkan isteri dia di bengkel. Isteri dia ikut kalimah syahadah. Dia kata saya punya syukur Ustaz, saya sujud dekat atas lantai ni dengan skru, dengan paku, dengan minyak hitam dekat atas lantai, saya sujud sebab saya syukur sangat Allah tak pisahkan saya dengan isteri saya. Itu yang kisah macam tu lah. Kisah yang Masya Allah menarik. Inilah bila yang berlaku macam ni, bila berlaku macam ni, Allahumma salli, inilah yang berlaku pada anak Nabi SAW namanya Zainab. Okay. Jadi bila suaminya masuk Islam dan berhijrah kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyerahkan semula Zainab binti Al-As, menyerahkan semula Zainab binti Al-As, Zainab kepada Abi Al-As, dan seterusnya bernikah semula dengan akad dan mahar yang baru setelah suaminya menerima Islam ketika sama-sama berhijrah kepada Rasulullah SAW. Jadi tempoh lama berpisah lah. Tempoh lama berpisah. Sebab dia dah habis edah lah istilahnya. Tapi ketika tu hukum edah tak selesai lagi. Jadi tak keluar lagi hukum edah kan. Jadi berpisah lama, 3 kali suci lah macam tu kan. Dan bila macam tu kira nikah dan akad yang barulah. Tapi kalau anda kata dia masuk Islam tak lama selepas tu, dia boleh terus bersama tanpa dinikahkan semula. Itulah sebut tentang tu. Okey. Dia sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada atuknya. Kisah ni lah kisah ni. Okey. Seterusnya kita masuk. Beliau berpisah dengan suaminya 6 tahun sebelum dia nikah semula. 6 tahun. Dia berpisah dengan suaminya selama 6 tahun sebelum dinikahkan semula. Zainab wafat pada tahun yang sama suaminya meluk agama Islam, iaitu pada awal tahun ke-8 Hijrah. Okey. Jenazah beliau dimandikan oleh Ummu Aiman. Okey. Ummu Aiman ni adalah hamba yang diwarisi daripada ayah Nabi SAW, Abdullah, dan telah dimerdekakan oleh Nabi SAW dan jadi sebahagian daripada ahli keluarga Nabi SAW kan. Saudah bin Zam'a, ya, isteri Nabi SAW yang kedua selepas Khadijah. Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi juga. Hasil perkongsian hidup bersama suaminya, beliau dikenakan 2 orang cahaya, iaitu Ali bin Abi Al-As dan Umamah bin Abi Al-As. Nanti kita akan bincang pada ayat seterusnya tu tentang cucu-cucu Nabi SAW kan. Dia ada tambahan lagi 2. Okay, cucu Nabi ni ada tambahan lagi 2. Sekejap Okay, dia disebut sini. Yang tu Yahya bin Abi Al-As dan Muhammad bin Abi As. Okay, jadi ada 4 semuanya. Dalam ni saya buat 2 je kan. Dia ada 4 semuanya. Kita sebut tentang tu insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Yang seterusnya Ruqayyah binti Muhammad. Okay, Ruqayyah binti Muhammad.
Okey, lahir setelah Rasulullah SAW mengawini ibunya 8 tahun dan ketika baginda SAW berusia 33 tahun. Okey. Telah ditunangkan dengan Utbah bin Abi Lahab, iaitu anak Abu Lahab semasa zaman jahiliah, dan seterusnya bernikahlah. Okey. Kemudian diceraikan oleh dalam keadaan suci. Maksudnya tidak disetubuhi, tidak disetubuhi, diceraikan oleh suaminya Utbah bin Abi Lahab dengan perintah ni lah, perintah bapa dia lah, Abu Lahab. Bila turun surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab bin Watab, maka bapanya Abu Lahab memaksa anaknya menceraikan puteri Rasulullah SAW kerana kebencian yang amat sangat terhadap Rasulullah SAW. Jadi diceraikan dalam keadaan tidak disetubuhi. Jadi Allah pelihara sebenarnya keturunan Nabi SAW. Maksudnya tidak ada yang berkahwin dengan kafir. Yang kedua, tak ada yang Allah SWT jadi Allah jaga keturunan Nabi SAW, maksudnya tak ada yang suaminya kafir tadi. Jadi dan tak disetubuhi pula dengan ni, maksudnya dengan Abu Lahab ni. Jadi Allah jaga keturunan Nabi SAW. Kemudian Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan. Okay. Ketika Ruqayyah sakit, ni suatu perang Badar. Sebab itu Sayyidina Osman dikecualikan daripada perang Badar sebab Ruqayyah sedang sakit ketika itu. Dan Rasulullah mengizinkan suami Sayyidina Osman untuk tidak pergi ke peperangan Badar kerana isinya dalam keadaan tenat, dan inilah yang dinamakan rukhsah. Okey, dinamakan rukhsah. Ini kelonggaran apabila dalam keadaan darurat. Jadi Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijrah. Kedua Hijrah. Itu disebut tentang tu. Kemudian anak Nabi SAW yang ketiga, Ummu Kalsum binti Muhammad, berkahwin dengan saudara kepada Utbah tadi, yang ini Utbah. Berkahwin dengan saudara ataupun adik kepada Utbah ataupun Utbah adalah Utaibah. Sebab itu kalau dalam Allahumma SWT bahasa Arab ni dia guna huruf alif. Sebab itu para ulama dia ada perselisihan tentang nama. Kadang Utbah, kadang Allah SWT Utbah, dia tengok baris. Tengok baris kan. Jadi Utbah dengan Utbah. Jadi ini Utaibah bin Abu Lahab. Jadi dua anak Nabi SAW yang berkahwin dengan anak pakciknya, anak pakcik Nabi SAW, iaitu Abu Lahab. Jadi sepupu beliau sendiri, sepupulah kepada ni, diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi ketika mana turun ayat Allah SWT yang sama seperti kakaknya, iaitu Ruqayyah. Itu surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Okay. Jadi Ummu Kalsum kemudian berkahwin pula dengan Sayyidina Osman bin Affan setelah kematian kakaknya. Ini yang kita panggil salin tika. Salin tika. Sekejap mana? Okay, ni. Okay, salin tika kan. Jadi salin tika ni dah berlaku pada zaman Nabi SAW lagi deh. Bila Ruqayyah meninggal dunia, wafat, Nabi SAW kahwinkan pula Sayyidina Osman bin Affan dengan adik kepada Ruqayyah, itu Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Sebutan yang paling tepat adalah Ummu Kalsum, bukan Ummi Kalsum. Dia kena baris depan Ummu. Ummu ni mak kepada Kalsum lah. Macam tu istilahnya. Jadi kalau Ummi Kalsum, mak saya Kalsum. Dia kena Ummu. Dia kena Ummu Kalsum. Tapi kita kan ambil nama ni kan memang dah terus baris bawah kan. Ummi Kalsum. Ummi apa lagi? Ummi. Jadi Ummi tu mak saya dalam bahasa Arab. Kalau tak ada rujuk pada mak saya, dia boleh Ummu. Ummu Salama, Ummu Habibah, Ummu Masakin, Ummu Kalsum. Dia bukan Ummi. Kalau Ummi tu mak saya. Kadang-kadang kita dah baris bawah dulu awal-awal. Dia Ummu Kalsum. Dia kena betulkan lah lepas ni. Okey, lagi saya jumpa ada sahabat saya nama dia Ummi Kalsum. Memang Ummi Kalsum. Dia ejanya alif mim ya. Alif mim ya Ummi, mak saya lah maksud dia. Kalau nak letak Ummi pun jangan letak baris ya.
Jangan letak huruf ya. Alif dengan mim saja. Alif dengan mim je. Ummi tu mungkin depan tu adalah yang membariskan tu, membariskan bawah. Tapi kalau kita tak sertakan sekali yang membariskan bawah tu, tak payah letak ummi, letak ummu dia tak boleh je alif mim ya. Alif mim ya tu maksudnya ummi tu mak saya lah kan. Kalau tak ummu ataupun alif mim je kalau ejaan je, Ummu Kalsum. Kalau anda kata dekat dalam IC saya Ummi Kalsum kan, tukarlah Ummu Kalsum tu barulah sedap sikit dengar kan. Okey, Allahumma salli asmat. Selesai. Dan Ummu Kalsum dikahwinkan oleh Nabi SAW kepada Osman bin Affan setelah kematian kakaknya itu Ruqayyah pada bulan Ramadan pada tahun ke-2 Hijrah. Jadi Ummu Kalsum wafat pada bulan Syakban tahun ke-9 Hijrah kerana sakit juga, kerana sakit. Jadi Allahumma salli, sebab itulah Sayyidina Osman digelarkan dengan gelaran Zunnurain, Zu yang mempunyai, yang memiliki. Kemudian Nur, cahaya. Oleh kerana dua cahaya mata Nabi SAW, Nurain. Jadi Zunnurain, dua cahaya mata Nabi SAW. Jadi sahabat yang memiliki dua cahaya mata Nabi SAW. Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Itu Sayyidina Osman. Gelaran kepada Sayyidina Osman. Nama Zunnurain kan sedap kan? Tak ada orang ambil nama Zunnurain ni. Zunnurain ni biasa lelaki lah pakai kan. Perempuan jarang pakai nama Zunnurain. Jadi lelaki letak nama siapa? Muhammad Zunnurain ke? Letak nama siapa lagi yang awalnya, lepas tu letak Zunnurain yang punya dua cahaya mata kan. Okey, sedap nama Zunnurain. InsyaAllah. Ustaz, kawan Aisyah tanya, sekarang masih boleh lah seorang tu berkahwin dengan kafir dalam tempoh 2 minggu untuk pasangan itu masuk tak? Tempoh pasangan untuk masuk Islam adalah 2 bulan. Okay, tempoh pasangan tu 2 bulan. Kalau tak, dia kena fasa, kena pisahkan. Kalau anda kata masuk Islam, isteri dia masuk Islam, dinikahkan dengan akad dan mahar yang barulah. Macam tu keadaannya. 2 bulan. 2 bulan. Maaf Ustaz, mencelah sikit sambungan daripada soalan saya tu. Okay. Kalau macam bermakna masih boleh dilakukan dengan peraturan sekarang tu, memang sekarang masih dilakukan macam tu. Kalau misal kata boleh berkahwin dengan kafir. Katalah Ustaz, ditakdirkan Allah dalam perkahwinan di dalam tempoh 2 bulan tu, dia masih belum masuk Islam. Tetapi isteri dia dah mengandung. Adakah anak itu anak Islam ataupun anak kafir Ustaz? Okey, gini. Itu kalau dia mengandung dan anak-anak yang sebelum di Islam, mungkin anak dah lahir sebelum Islam kan? Okey. Anak tu anak yang sah. Bukan anak luar nikah. Anak yang sah. Islam iktiraf anak dia sebagai anak yang sah. Kalau anak Islam? Anak pun Islam. Nah, kalau dia macam tadi dia dah kahwin dengan isteri dia. Kemudian Allah SWT dah ada anak 6 orang dah. 6 orang. Kemudian suami dia masuk Islam, isteri dia masuk Islam. Jadi anak-anak tu macam mana? Anak-anak tu adakah anak luar nikah? Tak. Anak tu diiktiraf oleh Islam. Anak tu anak sah taraf lah. Jadi walaupun suami belum masuk Islam. Okey, kalau suami belum masuk Islam, anak tu anak okey. Tapi kalau anda kata suami dia belum masuk Islam, anak tu anak yang sah. Dia kata dia dipisahkan dalam keadaan mengandung kan. Anak tu anak yang diiktiraf sebagai Islam. Dia beza kalau anak luar nikah. Jadi ni dia bernikah tapi cara bukan cara Islam. Tapi bila dia mengandung tu, kemudian terpaksa berpisah, anak tu anak dia yang sah. Bukan anak luar nikah, bukan anak yang tak sah taraf, anak yang sah taraf. Itu Islam jadi Islam ni cantik dia punya hukum dia. Dia ampunkan masalah, qada masalah, maksudnya apa yang terdahulu. Okey, apa yang terdahulu. Saya tak faham boleh berkahwin dengan selepas masuk Islam selama 2 bulan. Okey. Gini, kalau contohnya suami dia masuk Islam. Kemudian isteri dia tak nak masuk Islam. Dia ada tempoh 2 bulan sahaja. 2 bulan. Jadi selepas daripada 2 bulan daripada tarikh dia masuk Islam ataupun tarikh dia bersyahadah,
isteri dia tak nak masuk Islam. Ketika tu memang dia akan diperintahkan untuk berpisahlah dengan isteri dia. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi kalau dia isteri dia masuk Islam dalam tempoh 2 bulan tu, dia masuk Islam tanpa ada nikah yang baru, tanpa ada mahar yang baru. Tapi kalau anda kata lebih tempoh daripada 2 bulan, mungkin setahun dia dipisahkan dengan isteri dia, kemudian isteri dia masuk Islam. Ketika itu kalau dia masuk Islam, dia kena dengan akad nikah dan juga mahar, mas kahwin lah. Mas kahwin ni tak perlu apa, mas kahwin ni ikutlah. Nak bagi RM1 pun boleh, tak ada masalah kan. Jadi yang pentingnya didaftarkan tu. Tapi kalau dia dalam tempoh 2 bulan dia tak masuk Islam, dia terpaksa berpisahlah dengan isteri dia. Itu yang berlaku pada jemaah yang saya bawa tu. Dia dah umur 70 dah 40 lebih tahun dah dia kahwin. Tapi isteri dia tak nak ikut dia masuk Islam. Isteri dia tak nak ikut Islam. Dia terpaksa berpisahlah. Itu yang dia sedih sebab isteri dia baik. Isteri dia selalu jaga dia kalau dia sakit. Selalu masak untuk dia. Tapi oleh kerana isteri dia tak masuk Islam, dia terpaksa berpisahlah. Jadi berat sebenarnya ujian untuk sahabat-sahabat kita yang masuk Islam. Lain daripada ujian keluarga, mak ayah mungkin tak terima, buang dia dan seumpamanya kan. Lepas tu mungkin adik-beradik pun dah buang dia. Okay. Tapi itulah pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan. Dia tu orang yang masuk Islam ni, Allah hapuskan dosa-dosa dia lalu, walaupun dosa sebesar mana pun dia lakukan dulu. Minum arak ke, berzina ke, apa ke semua dulu. Bila dia masuk Islam, Allah hapuskan dosa dia. Sebab perjuangan dia tu, pengorbanan dia yang paling besar tu untuk masuk Islam. Okay, insyaAllah. Dosa syirik dia Ustaz? Dosa syirik pun terampun. Dosa syirik terampun. Jadi yang kata dalam Al-Quran tu Allah mengampunkan dosa kecuali dosa syirik tu, itu selama ni masuk Islam. Selama ni dah beriman pada Allah, dia melakukan syirik. Itu dosa yang tak diampuni oleh Allah SWT. Sebab itu amaran lah kepada orang Islam. Amaran kepada orang Islam, jangan melakukan syirik. Sebab syirik tu dosa yang tidak diampun oleh Allah SWT. Walaupun mereka bertaubat Ustaz? Okey, betul. Bertaubat ni boleh Allah ampunkan. Tapi itu hak Allah SWT. Kita tak boleh kata kalau dia dah bertaubat, adakah dosanya Allah ampunkan? Ya, atas kertas insya-Allah Allah ampunkan, tapi itu hak Allah. Tapi Allah sebut dosa syirik tu adalah dosa yang tidak diampunkan. Jadi jangan sesekali lakukan syirik selama ni kamu beriman lah. Setelah kamu beriman, jangan sesekali lakukan syirik sebab dosa syirik tu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Itu para ulama pun ada yang membahaskan benda ni. Andai kata dia maafkan oleh Allah SWT pun dia akan membekas. Berbeza dosa-dosa yang lain. Kalau diampun oleh Allah Ta'ala terus tak ada bekas langsung. Tapi kalau ni dia membekas, maksudnya walaupun diampunkan tapi membekas. Allah sangat murka lah, Allah sangat marah lah. Macam tu macam kita macam tu kita tanya insyaAllah. Okey, ya Puan Zahra. Macam mana yang dulu-dulu percaya sangat bulan Safar tu, mandi-mandi Safar tu dah syirik, macam mana Ustaz? Itu tanpa ilmu. Okey, tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu, Allah maafkan Rafi al-kalam an khata' wa nisyan. Allah angkat maksudnya tidak dikira sebagai dosa kalau dia khata'. Tersalah ni maksudnya dia buat tu dia tak tahu. Wa nisyan terlupa. Jadi kalau dia tak tahu, yalah, dulu kan kita jahil kan. Yes, Dia termasuk dalam budaya kita dah. Bila masuk budaya dia macam jadi sebahagian daripada agama lah kan. Sebab orang Islam ni, orang Melayu Islam. Jadi semua apa budaya Melayu kita ingat daripada Islam. Jadi pun kita buat lah mandi Safar lah apa semua. Saya ingat dulu kecil-kecil pun saya buat juga. Tapi time tu kita kecil-kecil tak tahu. Yang mak kita suruh mandi terjun lah kat sungai. Ramai-ramai kat sungai terjun. Mandi Safar, mandi tolak balak. Kan? Jadi kalau macam tu tak apa, kalau kita buat dalam keadaan kita tak ada ilmu tak apa. Maksudnya Allah Allah tak catat sebagai dosa. Okay, insya-Allah. Kecuali kalau kita tahu dah, lepas tu kita buat, itu yang dosa yang tak diampun tu. Dosa yang tak diampun. Okey, insya-Allah. Okey.
Allahumma salli ala Muhammad. Kita sambung sikit lagi okay. Anak perempuan Nabi SAW seterusnya adalah Fatimah binti Muhammad. Ini yang popular kan, yang selalu kita dengar. Okay. Fatimah digelarkan Az-Zahra kerana mengambil gelaran ibu kepada bapanya, iaitu Aminah binti Abdul Wahab, yang digelarkan sebagai Az-Zahra. Az-Zahra ni maksudnya apa? Az-Zahra ni maksudnya dia gerakan Az-Zahra ni sebab suci. Dia bebas daripada zina. Jadi mak Nabi SAW ni dia keturunan yang dipelihara daripada zina. Jadi itulah Az-Zahra. Tapi kalau kita eja Zahara tu adalah bunga. Bunga. Zahra ni bunga. Jadi, suci maksud dia, bersih. Di Fatimah Az-Zahra. Okay. Terdapat dua pendapat. Pertama mengatakan bahawa dia dilahirkan beberapa tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua mengatakan bahawa beliau ini, Fatimah, dilahirkan selepas daripada setahun kenabian Nabi bapanya. Namun pendapat yang pertama yang paling kuat, iaitu ketika pembinaan semula Kaabah, dilahirkan waktu pembinaan semula Kaabah. Okey. Beliau dilahirkan ketika orang sibuk membina semula Kaabah. Umur beliau lebih tua 5 tahun daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi umur dia lebih tua 5 tahun daripada Sayyidatina Aisyah. Okay. Berkahwin dengan Sayyidina Ali dan wafat 2 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Ini pun ada riwayat kata 6 bulan. Okay. Ada riwayat dia kata beberapa bulan. Tapi pendapat kata 2 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Sewaktu Nabi sedang menghadapi sakaratul maut, baik itu disebut bahawa Nabi mula-mula Fatimah nangis bila nak berpisah dengan ayah dia. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, okey, dia hilang skrin. Tak apa Ada saya screen, Ustaz pin balik. Okey dah. ada. Okey, insyaAllah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana tadi kita? Okey. Bila dia sedih dan Nabi SAW bisik ataupun Nabi SAW berkata dengan Fatimah, wahai Fatimah, jangan kamu bersedih sebab di antara ahli keluarga kita yang paling awal mengikuti aku adalah engkau. Terus Fatimah ketika tu dia berhenti menangis dan tersenyum. Sebab perpisahan dia dengan ayahnya tak lama, hanya beberapa bulan, dan Fatimah pun wafat dan bertemulah Nabi SAW dengan Fatimah di alam sana kan. Itu disebut tentang tu, insyaAllah. Okey, ada soalan tak? Ni baju, kalau lihat pada surat ni, okey, baju yang dimiliki oleh Fatimah. Ada yang menyebutkan, disebut kat situ bahawa ini baju yang paling mahal Fatimah ada. Okey, baju yang paling mahal Fatimah ada. Kemudian baju ini baju kahwin Fatimah dengan Saidina Ali. Baju masa majlis akad nikah tu lah. Baju kahwin Fatimah dengan Saidina Ali. Baju ni masih tersimpan lagi di Museum Tok Kapi Istanbul, Turki. Kalau kita lihat teknologi jahitan ni, Masya Allah, macam jet machine kan. Sedangkan jet tangan. Jet tangan. Gambar tu pun dah macam ni, Ustaz. Saya dahsyat Ya, itu dahsyat. Sebab itu kalau kita lihat hukum yang melabuhkan kain tudung tu, sebenarnya hukum tu keluar sebab dia baju perempuan ni dia ada belahan pada dadanya tu. Jadi labuhkan kain tudung tu menutup belahan leher tu, lihat belahan leher tu. Selain daripada untuk menutup tu lah, kan, labuhkan sampai ke melepasi dada tu. Dia sebenarnya turun ayat tu sebab dulu pakai tudung juga tapi nampak ada belahan-belahan, nampaklah kulit dalam tu. Jadi labuhkan tudung tu untuk menutup belahan baju tu. Okey. Ikut riwayat juga kata Sayyidina Ali dan Fatimah ni dihidup dalam keadaan susah sebenarnya, sangat susah. Bila Nabi SAW dijemput untuk bertamu rumah sahabat, Nabi tak malu untuk minta sahabat gini. Ya Rasul, dia kata,
sahabatku dia kata, makanan yang kamu hidang ni ada lebih tak? Kalau ada lebih boleh tak tolong hantarkan ke rumah Fatimah, sebab Fatimah dah beberapa hari tak makan. Nabi tak malu untuk mintakan kepada Fatimah. Allahumma salli alaihi, tak malu untuk mintakan kepada Fatimah, mintakan pada tu untuk Fatimah. Okey, riwayatnya baju ni, kalau anda kata Sayyidina Ali dia nak pergi ke masjid solat berjamaah bersama Nabi SAW dan para sahabat, Sayyidina Ali akan pakai baju ni. Jadi tinggallah Fatimah di rumah dengan baju yang buruk, yang bertampal-tampal, yang bertampal-tampal. Kemudian Allahumma salli alaihi bila Fatimah pula yang nak pergi jumpa ayah dia, atau nak keluar pergi jumpa ayah dia. Okey, Fatimah akan pakai baju ni, tinggallah Ali kat rumah pakai baju yang buruk dan bertampal-tampal. Jadi inilah baju yang paling mahal Ali dan Fatimah ada, dan mereka sering bertukar-tukar baju ni. Ni yang selai baju ni bertukar-tukar. Ini jubah kan. Jubah dia butang kat bahagian depan ni. Lepas tu kalau kita lihat, kain ni kain kasar kan. Kain kasar. Duduk kat negara panas, kain kasar, Masya Allah. Macam mana? Sebab itu, Allahumma salli alaihi. Kalau kita duduk di negara panas, kemudian panas pula dengan udara kering, macam contohnya di Mekah, Madinah, udara kering, kita takkan berpeluh. Kita tak berpeluh-peluh, tapi peluh kita tak masam. Tak akan masam sebab Tak melekit dia Ustaz. tak melekit. Tak melekit. Kalau kita pergi umrah pun kan, musim panas pergi panas, tapi tak melekit. Baju kita boleh 3 hari pakai. Boleh 3 hari pakai kan. Kemudian Allahumma salli alaihi, bila balik sampai kat airport KLIA turun ni, terus mulai ketiak basah, mulai kelekit kan. Itu kelebihan dia. Bila negara panas ni pakai baju panas. Sebab tu orang Arab Badawi dah duduk tengah padang pasir, pakai baju warna hitam pula tu. Lepas tu tebal pula tu. Sebab bila berpeluh dia jadi penyejuk badan, aircon. Jadi aircon. Itulah kalau kita lihat baju Nabi SAW, baju ni semua kain-kain yang tebal, kain-kain yang tebal. Jadi kain ni menepati syarak lah. Jadi kalau Fatimah pakai baju ni tak nampaklah bentuk badan satu, tak nampaklah jarang kan. Jadi baju yang ni. InsyaAllah. Admin Gemenut Iman kata kita pula berdiri baju dalam almari. Tapi kata tak ada baju. Itulah kan, itulah beza gitu Okay, insyaAllah. Macam guni pun ada betul lah, macam guni kan, di kain kasar. Yang saya terpegun adalah teknologi ni, teknologi dia punya jahitan dia sangat rapat. Sangat rapat. Jadi sedangkan ketika tu jahit pakai tangannya, mana ada mesin jahit, tapi dia punya Allahumma salli alaihi, dia punya jahitan dia tu sangat rapat. Inilah baju yang dimiliki oleh Sayyidatina Fatimah. Maknanya zaman ni dah ada jarum semua Ustaz kan? Dah ada. Jarum dah ada dah. Macam benang semua. Kita sekarang ada kilang, diorang dulu. Masya Allah. Benang kan? Kapas ada. Ya Allah. Kotonon kapas. Sebenarnya kita ni, manusia ni, dia mewarisi teknologi yang sangat canggih, tahu tak? Nabi Adam dan Hawa, walaupun dia turun atas muka bumi dalam keadaan tak berpakaian kan, sebab dia ni kan, tapi sebenarnya Nabi Adam dulu dengan Hawa duduk dalam syurga dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang cantik-cantik, dengan makanan dan perhiasan dalam syurga yang cantik, cawan semua ada, apa semua komplit lah kan. Jadi Allahumma salli, iaitu bila turun atas muka bumi ni, ada kata kita ni sama batu pakai cawat, pakai ni, tak ada. Nabi Adam dah masak dah. Sebab itu dia minta api dengan malaikat Jibril. Dia nak masak. Nak masak. Kemudian baju, Allahumma salli, baju dah memang dia pandai jahit baju dah. Semua. Sebab dia masa duduk dalam syurga tu penuh dengan pakaian yang mewah, dengan ni. Jadi bukanlah kita ni dimomokkan oleh orang-orang barat, kita berasal daripada zaman batu, zaman cawat. Kemudian api, kita kata bila pokok dipanah api, dipanah peti, berapi, kat situ baru kita jumpa api. Baru kita dapat, baru api ni boleh membakar apa tak. Sebenarnya awal lagi. Itu api adalah sesuatu yang turun daripada langit, api ni. Ni api diempatkan turun dari langit kan. Pertama garam,
yang kedua besi, yang ketiga api, yang keempat air. Yang keempat air. Jadi sebenarnya Allah SWT api tu daripada langit, bukan api tu daripada orang dulu jumpa ketuk-ketuk keluar api, tak. Sebenarnya kita dah ada teknologi dah. Cuma orang barat ni nak gambarkan kita ni dulu kuno, sekarang ni dah maju, tak. Dulu Nabi Adam turun daripada syurga dah maju dah, dengan makanan yang mewah, dengan pakaian yang mewah. So, itu memang dah berpakaian dulu, bukan telanjang bulat. Dah berpakaian dah zaman Nabi Adam AS. Okay. Dan Nabi Idris, selepas daripada Nabi Adam AS, dinamakan Nabi Idris dengan Idris, berasal dari kalimah darasa, belajar. Nama dia Idris tu sebab dia orang yang sangat rajin belajar. Satu. Yang kedua, dialah manusia pertama yang menulis dengan pen dan kertas. Qirtasin dalam Quran sebut kan. Pen dan kertas zaman Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Nabi yang kedua. Nabi kedua. Jadi teknologi pen tu sebenarnya dah awal lagi lah. Yang dengan dakwat tu dah awal lagi. Awal lagi sebelum tu. Okay. Yang ball pen kita ni 1800, tahun 1800 ball pen tu. Tapi sebelum tu dah Nabi Idris dah tulis dengan pen dan kertas dah. Jadi tak ada masalah dia. Jadi kita je yang dimomokkan sebab yang jumpa dulu Amerika. Jadi Amerika kata dia pertama yang cipta pen, dia yang pertama jumpa telefon, dia yang pertama jumpa ni. Sedangkan semua tu ulama-ulama kita yang jumpa kan. Jadi mereka dakwa bahawa mereka adalah pelopor kepada teknologi ni, kecanggihan ni semua. Tapi hakikatnya sekarang kalau kita lihat, dia kembali kepada zaman yang didakwa zaman batu, yang tak ada pakaian. Orang Islam yang menutup, pakai tudung apa semua, itu yang dituduh sebagai zaman batu. Kan, di ketinggalan zaman, sedangkan dia orang yang kembali kepada zaman yang didakwa zaman batu, yang tak ada pakaian, hanya pakai cawat dan seumpama itu kan. Itulah. Okay. Itu disebut tentang Baik Ustaz. Kalau ikutkan baju Fatimah ni, kecil orang dia. Saiz kecil. Tapi kalau kita tengok di Museum Tok Kapi tu, kapal Nabi saiz dia besar Ustaz ni. Kapal Nabi betul ke saiz diorang dulu-dulu ni besar-besar Ustaz? Tak juga. Tak juga. Kalau kita tengok pedang-pedang nanti insyaAllah kita sampai zaman pedang ni. Kalau nanti minggu depan ingatkan saya kalau saya bawa buku tu dekat bawah, saya tak sempat nak ambil kat bawah. Dia ada ukuran dia, berapa panjang pedang tu kan. Lepas tu pemegang dia. Kalau kita lihat Nabi Daud AS pedang dia pun tak panjang, dalam 96 cm je, lebih kurang hampir 1 meter lah. Jadi kalau 1 meter, kalau besar mungkin jadi pisau dapur je. Tapi tak, Nabi Daud pun pedangnya tak besar mana. Jadi orang dulu tak adalah badan dia besar-besar, tinggi, tak ada. Cuma bukanlah saiz kita orang Melayu ni saiz rendah kan. Nabi SAW kalau ikut dalam riwayat pun, kasut Nabi SAW, saiz kasut dia adalah saiz tapak kaki Nabi SAW je, tapak kaki Nabi SAW 10.5 inci. Tu kaki Nabi SAW. Kalau pakai kasut mungkin sekarang ni saiz 12. Kita pakai kasut saiz berapa? Saya pakai kasut saiz 8. Berarti ada 4 inci lagi lebih daripada ni. Berarti panjang. Berarti macam tu lah besar dia, tak adalah besar sangat. Tak adalah besar sampai ni. Tak ada. Yang besar hanya Nabi Adam AS. Dia turun daripada syurga Allah SWT ketika itu ketinggian dia adalah 60 hasta. Memang tinggilah. Memang tinggi. Nabi Adam je, tapi bila dia generasi dia dah turun dia sampailah saiz macam kita ni. Dia tak adalah maksudnya Nabi Adam besar, anak dia tak. Dia ketika mana turun daripada syurga besar. 60 hasta. Tapi bila dah duduk atas muka bumi ni jadi kecil. Okay. Macam tu keadaannya. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Macam kita nanti, ya. Anak-anak Nabi ni semua anak-anak anak-anak Khadijah kan Ustaz? Ya. Yang mengawini ibunya, maksud ibunya tu ibunya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina. Okey Ustaz, terima kasih. Kecuali seorang je. Nanti kita akan bincang anak laki Nabi SAW, Ibrahim bin Muhammad itu adalah daripada Maria Al-Qibtiyah. Seorang je.
Itu gelaran kepada Maria Al-Qibtiyah adalah Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim, Mak Ibrahim. Okay, insyaAllah kita akan sambung untuk Saya rasa cukup sekarang tu. Yang tudung ni, ada nak tanya tudung apa ni? Ni tudung milik Sayyidatina Fatimah. Bukan yang warna hijau ni tau. Hijau ni dia punya cover dia yang disimpan di Museum Tok Kapi. Yang dalam tu, yang canet tu. Oh, yang luar tu macam bag dia Ustaz. Macam Dia cover, dia sampul dia. sampul dia. Okay. Yang dalam tu. Tudung ni dalam ni. Itu pun unik, dia punya kerawang tu Ustaz. Ya, sulaman apa semua tu. Berarti teknologi zaman tu kita kata Memang dah ada lah. tak ada macam mana dia orang sulam. Sebenarnya dah dapat teknologi tu dah. Manusia dapat daripada awal lagi dah. Kan? Kemudian ini disebut dalam ni bahawa ini adalah tudung yang digunakan oleh Sayyidatina Fatimah ketika berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi baju dan tudung ni dia baju dan tudung yang dipakai waktu pernikahan dia. Kan? Pernikahan dia. Okey, ini disebut tentang tu insyaAllah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, bermakna pakaian jubah ni semua tersimpan begitu rapi sekali ya Ustaz. Ya. Kalau kita baju-baju kita dah lusuh dah. Betul, dah lusuh, dah hancur dah. Dah hancur dah. Sebab itu kalau kita pergi ke Museum Tok Kapi, dah pernah pergi belum, insyaAllah ada rezeki nanti kita pergi. Museum Tok Kapi ni 24 jam baca Quran tanpa henti. Ada orang baca Quran 24 jam baca Quran tanpa henti di Museum Tok Kapi ni. Jadi keberkatan, jadi binatang-binatang semua yang sepatutnya makan untuk merosakkan semua hazanah-hazanah Nabi ni mungkin terpelihara lah semua sehingga sebab lantunan ayat Quran yang dibaca 24 jam. Bukan pasang kaset ke atau pasang CD tak. Orang tu dia bergila-gila baca. Jadi 24 jam tak ada orang tak berhenti baca Al-Quran di Museum Tok Kapi ni. Setelah sekian lama. Jadi sampai sekarang. Kalau kita pergi nanti ada orang baca Quran. Dari sudut ni ada orang baca Quran, sudut ni ada baca Quran. Nanti dia baca Quran, nanti dah habis dia punya shift dia tukar pada orang lain, sambung baca Quran. Jadi tak putus 24 jam baca Quran. Dah bertahun-tahun dah. Berpuluh tahun dah. Macam di Masjidil Haram lah Ustaz ya. Macam di Masjidil Haram lah kan. Maksudnya sepanjang masa dia orang baca Quran kan. Yang ni memang ada Ustaz, digaji kan. Ustaz, Ya. Museum Al-Kafi tu yang dekat Turki tu kan Ustaz? Yang saya dekat pergi Turki. dekat Turki. Betul, dekat Yang Turki. Turki saya pergi ada baju Sayyidina anak Husin. Nabi apa. Sayyidina Husin. Yang saya pergi ada dalam satu kotak tu dia kata janggut Nabi ke apa. Tapi wangi. Betul? Betul. Saya dah sampai kat situ. Saya dah situ sampai lah. kat situ. Yeah. Baju Siti Fatimah tu pun saya dah tengok dah. Ya, Ada. betul. Ada. Tapi cantik popular tapi dia dah dalam cermin lah semua. Dia dah kita dalam cermin. dia nak keluar tu, pintu keluar kan. Kat pintu keluar tu. Dia letak Yes. tiga. Tapi Ustaz besar. Baju dia besar. Baju Sayyidina Husin pun besar. Dia lebar. Besar. Dia bukan bermaksud orangnya besar. Memang baju orang dulu besar-besar. Oh. Baju Fatimah pun besar sebab yalah menepati syarat lah dia longgar kan. Okey. InsyaAllah. Ustaz, maaf berbalik semula tadi pada anak Rasulullah. Yang Ibrahim tu dia anak daripada seorang hamba kan Ustaz? Betul, anak seorang hamba. Kita dah Lepas tu bincang. dia pun tak panjang umurnya Ustaz dia. Ya, umur dia dia lebih sikit pada yang lain 2 tahun ataupun 2 tahun setengah. Dia lepas tempoh penyusuan. Oh, terima kasih Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey, rasa cukup sekarang tu. InsyaAllah nanti kita jumpa untuk pertemuan kita akan datang. Ingatkan saya nanti mesej saya sehari sebelum ataupun berapa setengah jam ke sebelum saya sempat ambil buku tu kat bawah. Dia Sacred Trust. Nanti kalau ada, saya pun memang cadang nak buat seminar tentang Rasulullah SAW, seminar sehari. Nanti kita beritahu bila tarikhnya insyaAllah untuk kita bicara tentang baginda Rasulullah SAW. Jadi cukup sekarang tu, yang baik pada Allah SWT, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak di atas perkongsian ilmu. Dapat kita mengetahui keadaan pada zaman Nabi, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan Waalaikumsalam. bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit je bahan. Selepas Boleh. ini 10.30 hingga 12.30 hari bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah dengan halaqah tahfiz. Dan dengan ini saya mewakili Gemenur Iman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam.